perjanjian pertama, kami akan kembalikan dia sebagai perjanjian atas kami. Sesungguhnya kami akan melaksanakan. Surah Al-Anbiya ayat 104. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, suatu masa nanti bahawa apa yang ada di antara langit dengan bumi ini dan seluruh cakrawala akan binasa pada suatu ketika nanti. Bila masanya, yaitu bila sahaja ianya mulai kiamat Allah Subhanahu wa taala. Mulai sejak itu binasalah alam, mulai kiamat dan berkumpullah manusia daripada segala masa yang dahulu dan yang kemudian. Mereka keluar daripada kubur masing-masing seolah-olah seperti belalang yang bertaburan, dan pada saat yang penuh kecemasan itu teringatlah manusia akan perjanjian kepada mereka sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa nufikha fis suri fa idzahu minal addasi ila rabbihim yansilun. Tuan-tuan buka ayat muka surat 105 ya, 105. Wa nufikha fis suri fa idzahu minal addasi ila rabbihim yansilun. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Kalau di sini tuan-tuan tidak ada perkataan, tidak ada huruf sin di atas mim marqadina tuan-tuan ya. Dibaca terus saja ya. Tapi kalau dalam surah Yasin dia ada huruf sin atau sin kafta, yaitu saktah. Berhenti sebentar tapi tidak tukar napas. Sebab tu nak kena ambil dia tu daripada wanu fikho itu dah mula ambil tahan napasnya. Baik ya. Dan akan ditiup pada sangkakala, maka tiba-tiba mereka daripada kubur-kubur mereka akan bersegera kepada Tuhan mereka. Mereka akan berkata, hai kecelakaan kami, siapakah yang membangkitkan kami daripada tidur kami? Inilah apa yang dijanjikan oleh Tuhan yang Maha Pemurah dan benar-benar, kata Rasul-Rasul. Surah Yasin 51 dan 52. Dua ayat ini menyatakan kepada kita bahawa manusia ini yang atas ni menunjukkan bahawa apabila tiba masa kiamat ini tuan-tuan dah tak boleh nak elak lagi dah. Dengan keadaan lautnya yang bergelora, bukan setakat dia bergelora gitu saja tapi jadi menjadi panas, menggelegak ya. Dan kemudiannya cakrawala di atas ini dia mula berguguran satu persatu. Ya, langit akan digulung, dilipat. Begitu juga dengan dunia yang kita duduki ini. Mudah-mudahan kita tidak melalui fenomena yang seperti itu, ataupun kita tidak melalui zaman-zaman seperti itu yang sangat-sangat getir ketika itu ya. Sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT, nak jadi semuanya itu dia melalui beberapa alamat-alamat yang akan berlaku. Sebenarnya tuan-tuan, ketika mana matahari tidak terbit selama 3 hari pun, manusia sudah tak tentu arah. Bila matahari terbit, tiba-tiba daripada sebelah barat. Ibaratnya orang Jawa cakap daripada sebelah kulon. Masing-masing bangun-bangun, tengok-tengok matahari kok dah cerah. Tapi kenapa matahari tidak di sebelah sana? Kenapa matahari di sebelah sana? Itu. Masing-masing ketika itu kalau mengikut ceritanya bahawa manusia sudah berbondong-bondong pergi ke surau. Yang tak pernah pergi ke surau pun dia akan pergi ke surau. Pergi ke masjid, berkumpul beramai-ramai. Bercerita kenapa jadi begini, begitu gini dan sebagainya. Ya. Tapi tuan-tuan kena ingat, kena tahu bahawa ketika itu kita minta Allahumma ighfir lana dzunubana sudah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh bercakap, kita boleh berdoa, tetapi sudah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Batas pengampunan, batas taubat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala iaitu dengan terbitnya matahari di daripada sebelah barat alias sebelah kulon. Jadi kalau sekiranya itu dah mula berlaku tuan-tuan, Allahu Akbar tuan-tuan, tinggal tunggu masa saja. Ya, akan berlaku sesuatu yang sangat mengerikan tuan-tuan.
Kemudian ayat yang keduanya ini daripada surah Yasin ini menyatakan bahawa bila sangkakala akan ditiupkan, tuan-tuan ya. Dia ada banyak-banyak macam-macam riwayat menyatakan, tapi yang masyhur menyatakan bahawa sangkakala itu ditiup 2 kali sahaja. Iaitu bermulanya tiupan sangkakala itu untuk binasa, mati semua manusia. Yang bernyawa semuanya mati. Ya, mati dan kemudiannya berlakulah itu dalam keadaan porak-poranda. Sangkakala yang keduanya ditiup ialah untuk menghidupkan orang. Kerana mana? Kerana yang bernyawa, sama ada manusia ke ataupun jin ke, malaikat ke ataupun apa sahaja, binatang-binatang, maka pada sangkakala yang kedua ini akan ditiupkan, maka berbondong-bondong manusia keluar daripada kubur masing-masing dalam keadaan berbagai-bagai. Ada yang merangkak, ada yang berdiri, ada yang mengengsut, ada yang kepala di bawah, kaki di atas, macam-macam keadaannya. Ialah digambarkan lebih kurang dalam 10-11 golongan begitu. Hanya satu saja yang ianya elok seperti mana kita masih hidup lagi. Itu keadaannya. Sebab itu mereka menyatakan apa-apa yang disebutkannya, apalah punya celaka lah lebih kurang ni. Hai celakalah siapa ni yang mengejutkan kami, siapakah yang membangkitkan kami ini daripada tidur yang panjang. Memanglah tuan-tuan, ya, ketika mana sangkakala yang pertama itu ditiup, semuanya mati. Memang langsung tuan-tuan ya. Ya, ketika itu memang tidak ada soalan mungkar dan nakir. Kenapa? Ketika itu malaikat pun mati juga. Ya, malaikat pun mati juga. Sebab itu tuan-tuan, pernah saya cerita dulu tentang jin, bagaimana jin ini minta kepada Allah SWT. Jin ini minta dengan Allah SWT dan Allah sebenarnya offer, Allah SWT yang offer. Kau tak nak minta apa-apa ke? Kerana jin ini ialah satu makhluk yang sangat beribadah kepada Allah SWT. Dia ini sangat taat kepada Allah SWT. Hasil daripada ketaatan itulah, maka dia ini ditanya oleh Allah SWT, tak minta apa-apa ke? Ya, kami nak minta 2 perkara saja. Yang pertamanya, panjangkan usia kami. Sebab itu tuan-tuan kan pernah kita dengar cerita tuan-tuannya, orang laki-laki kahwin dengan puteri jin yang umurnya 250 tahun. Bayangkan kayak betul tuan-tuan, 250 tahun. Tapi yang keduanya, pastikan bahawa muka kami, wajah kami ini sentiasa muda dan cantik. Jadi kalau umur berapa tahun pun dia tetap cantik. Sebabnya kalau kahwin dengan wallahu alam yang bunian-bunian tu kita tak tahu lagi lah ceritanya kan ya. Bunian wallahu alam ya. Tempat saya itu ada juga kampung bunian ya. Surau, kemudian lepas daripada surau tu saya pernah cerita juga dulu ya. Sebelah surau tu ada padang, lepas daripada padang tu belakang Indah Water, nama aja Indah Water lah tuan-tuan ya, tapi waternya tak indah pun. Kat situ belakangnya itu dia ada apa namanya? Kampung bunian. Ceritanya macam itulah. Baru-baru ini ada Cikgu Jamil tempat saya tu setiausaha KRT lah, dia ada cerita anak dia ya, ketika itu sembahyang isyak tuan-tuan. Sembahyang isyak, sembahyang sebelahnya. Daripada mana masanya tu pun tak tahu. Tiba-tiba ada kat sebelah dia. Pakaiannya putih, ya, pakaiannya putih, laki-laki lah. Putih dengan serban gitu gini. Tak nampak dia datang daripada jauh atau sebagainya. Dan hilangnya sebelahnya itu pun hilang begitu saja. Ya, hilang begitu saja. Kemudian masa zaman-zaman saya jadi ketua kampung dulu, ada orang yang datang pergi rumah saya nak minta sign. Dia nampak beberapa orang mengangkat makanan dan juga peralatan. Melintas, makna daripada macam soal daripada surau, dia melintas nak pergi ke situlah. Ramai. Dia tanya, dia pun pelik juga. Mana orang tu nak pergi? Lepas tu bila sampai tempat saya, barulah cerita benda tu. Oh, saya kata, katanya lah wallahu alam, saya pun tidak menyipati, kata orang Jawa, tidak menyipati, tidak melihat sendiri bagaimana keadaannya itu dan sebagainya. Jadi kerana itu kadang-kadang kita selalu dengan budak-budak kan, oh kau jangan main-main, apa-apa maghrib ke apa kat sana kau jangan main-main. Macam inilah ya, macam ni budak-budak ya. Jadi semua-semuanya itu ada.
alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Allah bagi tahu ciri-ciri orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala apabila seseorang itu yakin bahawa adanya alam gaib ataupun perkara gaib. Surga dan neraka juga gaib. Kita tak tahu lagi bagaimana keadaannya. Begitu juga dengan pahala dan dosa. Kalaulah orang nampak dosa ini, kalau buat nampak segeluntung macam tu, rasanya orang tak buat lagi lah. Ya? Nampak dah dia punya dosanya. Kalau misal kata dan kemudiannya orang tak mau buat dosa dan jadi dia buat pahala. Bila buat sembahyang je, lepas sembahyang aja kan, oh pahalanya macam ni. Kerana itu tuan-tuan, bila Allah rasirkan ataupun Allah tidak perlihatkan secara nyata, kan, tidak perlihatkan, orang itu sebab nak uji bagaimana ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas kemudian tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siapakah yang paling akhir sekali mati? Ialah selain daripada malaikat Israel, ialah Azazil. Azazil ini yang saya ceritakan dulu bahawa ia daripada keturunan jin. Yang mana jin tadi ini minta dia dipanjangkan umur dan kemudian dia itu diberikan wajah yang cantik. Tetapi lain dengan Azazil. Meskipun dianya itu begitu, nyawanya sampai akhir, orang semua dah mati, malaikat semua dah mati, tinggal dia dengan siapa? Dengan tukang pencabut nyawa. Siapa dia? Malaikat Israel. Itulah yang akhir sekali. Mati saja dia, maka malaikat Israel mencabut. Bukan Allah yang mencabut nyawanya, tapi dia mencabut sendiri nyawanya. Bagaimana keadaan tuan-tuan? Sebab itu manusia ketika itu makhluk semuanya dah mati. Bila dia mati, dia tak dengar lagi raungan apa dia? Raungan dan jeritan sakitnya. Pasal apa? Dia selalu cabut nyawa orang. Tahulah macam mana keadaan orang itu dicabut nyawanya. Ada yang mendelik, ada yang itu, ada yang terjelin mulutnya, ada yang sampai nak terkeluar mata dan sebagainya, macam-macam lagi. Semuanya itu atas Allah Subhanahu wa taala tentang hujung akhir kepada kehidupan kita, bagaimana keadaannya. Itu tuan-tuan, kita kena mohonlah dengan Allah husnul khatimah. Mudah-mudahan Allah ambil kita dalam keadaan yang cukup baik. Kemudian dapat kita melafazkan perkataan la ilaha illallah. Itu. Ya. Itu bila sahaja malaikat Israel ini mencabut nyawanya ini tuan-tuan, raungan dan ceritanya, kalau orang ketika itu masih hidup, mati terus pleng, cespleng terus mati. Seorang ngenteni esok-esok dah. Nang kudu juga terus mati nang kudu juga. Dengar itu sebabnya dimatikan semua makhluk. Dah sekarang tinggal engkau. Kalau bahasa kita lah kan, Allah bagi tahu sekarang bahasa ni, sekarang ni tinggal engkau seorang, engkau cabut nyawa engkau sendiri. Macam mana keadaannya tuan-tuan? Gitulah. Macam kita kesusupan lah tuan-tuan. Orang Jawa cakap kesusupan, orang Melayu cakap selumbar. Macam mana kalau tertusuk? Nak tarik tu nanti kan, sakitnya kamai lagi. Dia kadang-kadang tunggu dulu ada nanah baru dia cabut. Pasal apa? Dia sudah jadi licin. Ya. Berikut dengan ini lalu dikumpulkan mereka di suatu tempat untuk dihisap menurut yang dikabarkan kepada kita oleh Al-Quran daripada surah Al-Mu'minun ayat 102 dan juga 103. Bahawa barang siapa yang berat timbangannya, maka mereka orang-orang yang mendapat kejayaan atau kemenangan. Dan barang siapa yang ringan timbangannya, maka mereka orang-orang yang merugikan diri mereka itu kekal di dalam neraka. Tetapi gitulah janji Allah dan janji Rasulnya. Meskipun manusia itu kadang berbuat jahat yang sampai keterlaluan jahatnya. Meskipun begitu, dalam keadaan dibuat jahat itu ada iman di dalam dirinya. Dia tahu sembahyang itu wajib dan dia tidak menolak, cumanya dia tak buat saja. Begitu juga dengan puasa, macam-macam lah. Yang aku tak boleh puasa lah, yang aku gastrik lah. Bila gastrik aja pada bulan Ramadan. Bila gastrik aja pada bulan Ramadan. Kenapa tak puasa? Gastrik. Kenapa tak puasa? Malam tadi aku tak
Tak niat. Padahal sahur. Tapi tak niat. Katanya tak niat. Dah sahur tu nak buat apa besok pagi? Kan nak puasa. Saya dah kira macam niat lah tu dah. Tapi itulah tuan ya. Itu keadaannya. Sepanjang kehidupannya katakan begitu, tidak tunduk, tidak sujud. Sujudnya bila masa? Waktu kecil-kecil dulu dia belajar, dia ngaji, waktu itulah. Lepas daripada dia dah tak ngaji, dah tak gitu-gini apa semuanya, ketika itu dah tak ada lagi sembah. Langsung di dalam rumah sendiri pun tidak ada yang menyuruh. Habislah. Kalau dalam rumah sendiri pun tidak ada siapa yang menyuruh, ingatkan, memang beleng lah. Memang tak nak lah pula. Bayangkanlah memangnya. Yang disuruh pun kadang-kadang, tak nak. Yang disuruh pun kadang-kadang tak nak. Sebab itu ada satu kisah tuan-tuan. Di mana kisah ini seorang waliullah. Malaikat ini tiba-tiba dia datang pergi ke Lauh Mahfuz dan buka buku catatan. Buku catatan itu tercatat nama seorang waliullah. Yang diiktiraf waliullah. Tapi hujung daripadanya itu duduk di dalam neraka. Dia terperanjat dia. Dia terperanjat dia. Saya nak kaitkan cerita tentang bagaimana kita kejutkan anak tak mau bangun. Kejutkan keluarga tak mau bangun. Macam itu. Jadi malaikat ini turun. Turun dia jumpa dengan waliullah. Ya Syekh. Sia-sia je lah Syekh. Intah sembahyang, intah puasa, intah ibadah. Kerana saya dah tengok dalam catatan di Lauh Mahfuz bahawa nama kamu ada di dalam neraka. Jadi maknanya dah kotaknya dah rasanya macam kau tak masuk lagi ke syurga kot barangkali ini. Apa katanya? Tuhan, saya sembahyang, saya puasa. Bukan dipaksa, bukan diapa, tapi itu adalah tanggungjawab saya. Untuk masuk neraka, meskipun saya solat, meskipun ini saya masuk neraka, itu adalah urusan Allah. Bukan urusan saya. Neraka dan syurga itu urusan Allah. Macam kita lah tuan-tuan. Jangan ingat tuan-tuan aku dah dakwah dia tapi dia tak ada ini. Kita boleh berdakwah tuan-tuan tapi hidayah Allah punya. Allah yang punya bukan kita yang punya. Kita boleh menyampaikan saja, kita boleh mengajak. Marilah kita solat, marilah kita pergi ke surau, marilah kita duduk dalam majlis ilmu. Kita ajak saja. Nak dilontarkan sedikit hidayah itu. Dia dilontarkan sedikit daripada apa yang ini. Itu semua milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi maknanya engkau ni macam mana? Yalah gitulah. Surga, neraka. Aku tak sembahyang kemudian Allah nak masukkan aku ke dalam surga. Pun itu urusan Allah. Itu atas ihsan Allah. Atas kurnia Allah SWT. Bukan urusan aku, bukan. Aku sebagai hamba, mana Allah perintahkan kepada aku untuk puasa, itu gini ibadah, itu aku lakukan dengan ikhlas. Jadi tidak ada kerana apa-apa. Tidak. Kata malaikat dalam hatinya dia kata, memang betul lah orang ini wajar diberikan title wali. Maka dia pergi balik, pergi ke Lauh Mahfuz, dia tengok-tengok bahawa neraka itu sudah tukar ganti dengan syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dia turun balik, alhamdulillah atas ikhlasnya kamu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kamu yang patutnya masuk dalam neraka tetapi akhirnya telah pun dipadam dan Allah letakkan kat situ kamu masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kata waliullah itu. Dan kemudian dia tanya balik dengan malaikat. Ialah atas asbab apakah? Makanya aku ditulis kat situ tu aku masuk neraka. Atas asbab apa? Lalu malaikat ini mengingatkan kepada waliullah ini. Tuan masih ingat lagi ketika mana Tuan berumur 15 tahun dulu? Ya, ingat. Ingat apa? Bukankah Tuan ketika mana Tuan tidur pagi, ibu nak masuk, nak suruh kamu sembahyang, tapi kamu tidur saja? Ingat? Iya, saya ingat. Kamu buat tidur. Kamu padahal kamu tahu bahawa ibu nak masuk dalam bilik kamu. Tapi kamu buat tidur. Betul? Ya, betul. Semenjak daripada itu, bila dia buat tazkirah, dia tidak ada cerita lain, tetapi cerita tentang taat kepada kedua ibu bapa. Tuan-tuan, apakah tidak terkena pada
kita tuan-tuan. Pagi-pagi kita balik daripada surau. Balik ke rumah. Anak masih tidur lagi. Pukul 6.30. Pukul 6.35 kita sampai rumah. Sampai rumah anak tidur lagi. Ngah. Oh ngah. Bangun ngah. Dah pukul 6.45. Dah dekat-dekat nak pukul 7 ni. Tak bangun lagi, tak sembahyang ke? Kejap ni tu kejapnya. Tengah tidur ngah. Ada kawan kamu dah tunggu kat depan sana dah setengah jam dah. Iya ke? Dia pun terus bangun tengok-tengok, tak ada. Sebab itu kata Rasulullah SAW akan tiba satu masa nanti apabila anak melebihkan teman daripada ibu bapanya. Sekarang sudah sampai. Apa yang disebut kata Rasulullah benar-benar berlaku. Anak-anak kalau bapa mak yang suruh bangun, ayah lihat itu gini. Tapi sebut saja temannya, kawannya dah tunggu kat sana. Lebih-lebih lagi dia sudah apa dia? Dia sudah janji dengan kawannya pukul sekian nak pergi main bowling lah, nak main itulah, nak ini apa semuanya. Itu dah janji. Kadang-kadang tuan-tuan tak sempat sembahyang. Ya, sembahyangnya ditinggalkan. Begitulah keadaannya tuan-tuan. Al-Qari'ah, mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth wa takunul jibalu kal 'ainil manfush fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'aishatir radiyah. Ini lebih kurang samalah dengan ini. Tapi selalu tuan-tuan ya, kita bila sebut kata Qari'ahnya tuan-tuan ya, kita sebut pun Qari'ah juga. Ahli-ahli Qari'ah itu dia tak tahu bahawa Qari'ah itu adalah nama neraka. Iaitu neraka lah. Yang namanya Qari'ah itu baru kampung. Tapi Qari'ah itu mak mertua saya namanya Qari'ah. Ya. Pembaca perempuan. Itu. Baik. Habis dan selesai, kita masuk pada 106 nama-nama syurga dan nikmatnya. Selalu saya sebut kata bahawa surga ini yang di dalamnya itu tidak ada kesusahan dan kerumitan dalam kehidupan seperti mana kita di dunia. Di surga Allah Subhanahu wa taala ini tidak ada, orang dulu kan sebut dispensari ya. Farmasi ke, klinik ke, tak ada. Nak cari macam jamban dekat seniman apa ni, Alibaba Bujang Lapuk pun tak jumpa. Kerana manusia di dalam surga itu diberikan kenikmatan yang sebesar-besarnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kita merasakan bahawa duduk di dalam surga itu sangat nikmat. Rupanya ada lagi nikmat yang terlebih daripada apa yang kita dapat, yaitu dengan berhimpunnya kita pada hari Jumaat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala mengikut keadaan amal yang kita lakukan di dunia. Ada yang nampak terang begitu, ada yang nampak sayup-sayup kat belakang. Tapi rasa nikmatnya itu tidak sama dengan nikmat yang kita lalui ketika mana yang lain-lain, makan, minum, gitu dan sebagainya di dalam surga itu. Itu yang terlebih nikmat. Jadi kerana itu tuan-tuan, berusahalah tuan-tuan. Ya. Sebab itu tuan-tuan, Rasulullah dah bagi tahu kita banyak perkara untuk nak dapat surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Man shalla sunnatad duha 12 rakaatan. Barang siapa yang sembahyang sunat duha 12 rakaat. 12 rakaat lah. Sembahyang duha 12 rakaat ya. Agak-agak mampu ke tidak? Yang cakap pun tak mampu. Ya. Tapi kalau naklah tuan-tuan, ujung daripada ayat itu katanya Allah membinakan kita, membangunkan kita sebuah rumah di surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, kita nak minta Allah carikan tempat untuk kita, buatkan rumah untuk kita. Kita buat kerja sedikit tetapi labanya cukup besar. Yalah 12 rakaat agak-agak 1 jam ke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam pertama 2 rakaat. Allahu Akbar. Ya, gitu. Tapinya dia bukan serakaatnya itu aja. Pada rakaat yang pertama 11 kali ayatul kursi. Rakaat yang kedua 11 kali suratul ikhlas. Suratul ikhlas tak kisahlah. Ya, dia pendek kan. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Boleh lah tuan. Yang agak panjang itulah tuan-tuan. Ya. Katalah tuan-tuan, kita tak buat 12 rakaat. Tapi buat 6 rakaat dan juga bacaannya begitu. Ya, lebih kurang hampir-hampir nak sama. Ini dinyatakan oleh Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang nak. Selalu kita duk fikir ala itu sunat. Sunat dibuat apa? Pahaman kita dibuat dapat pahala, tak buat tak dapat apa-apa. Tapi itulah tuan-tuan, ad-dunya masra'atul akhirah. Dunia ini tempat bercucuk tanam, subur, dan kemudian hasilnya kita dapat di surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi hari ini kita kena tempah, kita kena beli lot-lot tanah di surga Allah Subhanahu wa taala dengan amalun soleh insyaallah taala. Nama-nama surga dan nikmatnya. Balasan kepada orang yang beriman yang berjaya melakukan amal soleh di dunia ini ialah surga Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala kalau nak janjikan dengan seseorang itu dengan hamba-Nya, dia tidak ada benda lain. Kalau sekiranya kamu buat jahat, maka hukumannya masuk neraka. Dia tu duduk tempat saja, dia tak ada kecuali duduk kat tengah-tengah, tak ada. Maka kat situ tu dijaga oleh PBB kot katanya. Pasal apa? Berkecuali. Oh, tak ada. Tak ada. Neraka, syurga macam tu. Kamu buat baik, kamu buat amal baik, maka syurgalah dapatnya. Tapi kalau kamu buat mungkar, apa yang aku suruh, aku yang tegah, kamu buat juga, maka nerakalah tempatnya. Itu sebabnya bila orang-orang ini, orang yang tak faham tentang Islam, tuan-tuan ya, orang yang tak faham tentang Islam dan Muslim, kalau kita buka YouTube, siapa dia? Soal jawab di antara non-Muslim dengan siapa? Dr. Zakir Naik. Masing-masing bertanya, kalau sekiranya Tuhan itu kasih kepada manusia, sayang kepada manusia, hamba-hambanya, kenapa manusia dimasukkan dalam neraka? Oh, panjang lebar lah tuan-tuan ya. Dia punya jawabannya itu gitu gini dan sebagainya, apa ya disebutkan. Tapi itulah tuan-tuan, kita ini ya, Rasulullah SAW itu diutus nak bagi tahu kepada kita, jangan sampai melakukan perkara-perkara begian, kerana bila melakukan perkara-perkara begian akan masuk neraka. Lakukanlah sebegini pun tidak memaksa ya, untuk nak melakukan kebaikan itu, amal soleh itu pun tidak memaksa. Yang mampu dilakukan mampulah. Kalau tak mampu sedaya kita lah. Sedaya kita, jangan babar pisan langsung orang gawe. Jangan langsung kita tak buat apa-apa langsung. Buatlah sikit-sikit. Ya. Takkanlah kita dulu umur kita 16 tahun, 17 tahun, 18 tahun. Dengan hari ini umur 70 tahun pun tahapnya sama je. Levelnya sama je. Takkan begitu. Mestilah kita lebihlah sedikit daripada dulu. Ya. Sebab itu tuan-tuan, memang digalakkan kita ini baca Al-Quran. Ya, pagi kita bangun awal tahajud, kemudian witir, baca Al-Quran sebelum azan. Kerana bacaan Al-Quran sebelum azan itu adalah menjadi covering kita, keman kita di mana? Dalam kubur. Tuan-tuan, kubur kita tidak bercahaya kalau sekiranya kita tidak melakukan sesuatu. Ya, terutamanya kalau saya kata gelap, maka naklah kita bangun malam. Sembahyang 2 rakaat. Kalau nak mudah kita menjawab soalan mungkar nakir, lazimkanlah baca Al-Quran. Kerana Al-Quran itu syafi'an. Dia memberi syafaat kepada kita. Menolong kita. Ya? Nampak macam itu saja, tapi dia itu sangat menolong. Dan jangan sampai kita memperlekeh Allah. Ya?
Wa may ya'mal minas solihati min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhulunal jannah. Barang siapa yang mengerjakan amal-amal soleh, baik ia laki-laki maupun wanita, sedang ia orang yang beriman, maka mereka itu masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, surga dan neraka ini ibarat sebuah negara yang besar. Maka di dalamnya itu ada negeri-negeri. Macam juga di neraka. Di neraka ini suatu negara yang besar. Maka di dalam negara neraka itu akan ada negeri-negeri. Di dalam negeri-negeri itu ada daerah-daerah. Di dalam daerah-daerah itu ada kampung-kampung. Sebab itu kan ada satu ceritanya bagaimana dia menceritakan bagaimana manusia itu dicari tak jumpa. Akhirnya tengok pun barangkali tengok dalam waistcoat barangkali kan. Dia tengok kat mana ni. Rupanya dia duduk di hujung kampung yang atuh lonceng cepat celeng. Bayangkan. Atuh lonceng cepat celeng lu Kang. Tahu Kang macam mana? Jauh daripada kampung, jauh daripada bandar, atuh lonceng tu maknanya lonceng tu kegembiraan, riuh rendah. Maka dia dekat dengan celeng tepi hutan. Kat sana maka terdengarlah dia apa dia? Dia zikir la ilaha illallah, la ilaha. Rupanya itu di kat ujung kampung. Di mana itu? Di neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam keadaan dia masih lagi apa salahnya? Wallahu a'lam, dia jerumus masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu tuan-tuan, kita nak lihat tauhid mustaqim ini, yang paling mudah apa dia? Berpuasa. Banyakkan berpuasa. Tapi ialah puasa lah tuan-tuan ya. Orang semua tak puasa, kita suruh puasa. Cuba tuan-tuan bayangkan puasa 6 hari. Puasa 6 hari. Royo. Orang semua makan, kita tak makan. Hilih. Berdemangan tapi kok nak ngarepku. Alah. Dia punya rasa 6 hari itu macam 6 tahun baru nak habis. Padahal dia baru 30 hari ataupun 29 hari puasa Ramadan. Pasal apa dia boleh boleh melakukan? Pasal apa? Semuanya orang puasa. Kalau tak puasa tu yang jadi pelik. Jadi bila orang semua makan, kita tak makan pula. Sebab itu ganjarannya sangat besar. Ya, ganjarannya sangat besar. Salah satu daripadanya ialah apa dia? Membebaskan kita, menjadikan kita melalui situasi Shiratal Mustaqim dengan laju tanpa dikait. Kan kita tahu dikait apa? Dikait oleh kanan dan kiri. Ada yang dikait terus masuk dalam neraka, ada yang dikait dia bangun jatuh tapi sampai juga. Ada yang lalu secepat kilat dan sebagainya. Masing-masing lah ya, atas kurniaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana itu kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah An-Nisa 124 ini menyatakan, barang siapa yang mengerjakan amal-amal soleh, ya, amal-amal soleh. Macamlah kita ini mengajar anak-anak kita, mengaji Al-Quran dan sebagainya. Dan kita ini sendiri pula, kita tahu bahawa kita tak berapa pandai. Daripada dulu kecil-kecil kita baca Quran pun memang tak berapa pandai. Dah tua-tua ini jangan satu segan, jangan malu-malu. Datanglah jumpa dengan yang mahir, baca Al-Quran. Ya. Bukan datangnya gitu, ya, percuma begitu saja. Tidak. Dia tetap mendapat pahala daripada mula dia mandi, nawaitu dia, gitu gini dan sebagainya. Sampailah dia ke tempat depan guru, dia belajar Al-Quran, maka dia dapat pahala. Semuanya itu dapat pahala. Tapi itulah tuan-tuan ya. Nah, pun payah juga kan. Nah, lawis tuwek rasanya. Malulah itu gini. Janganlah malu tuan-tuan. Nanti Allah tanya tuan-tuan. Allah tanya. Aku bagi kau umur 96 tahun. Katalah. Kan 96 tahun. Ada tak kau belajar daripada apa yang kau tak tahu? Allah tanya nanti besok. Saya juga tahunya. Jadi baik laki-laki maupun perempuan yang melakukan amal-amal soleh, maka jawapannya, hadiahnya ialah surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan gitu begitu ya. Surga ataupun al-jannah ialah nama tempat kediaman bagi orang yang beriman yang beramal soleh. Al-Quran menyebut nama itu untuk orang yang beriman.
Nama-nama yang lain yang sama artinya dengan syurga ataupun al-jannah itu ialah Dar as-salam, Daris salam, Dar al-khulud, Dar al-muqammad, Dar jannatul ma'wa, Jannah Jannatul Aden, dan al-hayawan, al-firdaus, Naim, dan juga al-amin. Tuan-tuan, sebab itu tuan-tuan, Sayyidina Bilal yang sampai sekarang walaupun dianya itu sudah meninggal, tetapi namanya sentiasa di bibir manusia. Dan namanya itu menjadi satu daripada jawatan di dalam surau masjid. Apa dia? Tukang bank. Jarang-jarang orang sebut muazin, tetapi straight terus cakap apa dia? Bilal. Ini Bilalnya kat mana ya Bilalnya? Tak ada cakap pun ini muazinnya kat mana ya? Tak ada. Ya, Bilal. Bilal ini tuan-tuan, ya, dia bukan banyak sangat pun amalnya. Tetapi Rasulullah mendengar tapak kakinya itu berada sedang berjalan di mana? Di surga Allah Subhanahu wa taala. Dengar dia berjalan itu, dia punya sandalnya itu macam bunyilah kresek-kresek atau macam itulah. Lepas itu tanyalah dengan Bilal, ya. Rasulullah tanya dengan Bilal, wahai Bilal, apa amalan yang kau lakukan? Ya, apa amalan yang kau lakukan? Aku dengar engkau berjalan dengar slipper engkau lah, kalau kata cakap kita lah. Dengan slipper engkau dekat surga Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada apalah ya Rasulullah. Saya tidak pernah putus daripada wudu. Maksudnya bila dia wuduk batal, dia terus wuduk lagi, baru dia wuduk lagi. Nawaitul wudu'at wa nawaitul tajdid al wudu' lillahi ta'ala. Ya, dia begitu. Begitulah, ya. Maknanya dia sentiasa di dalam bersuci. Dan kemudiannya satu lagi, apabila sesudah daripada dia berwudu, dia akan solat sunat wudu. Itu yang kita jarang-jarang buat tu ya. Jarang-jarang buat tu. Pahalanya, ganjarannya cukup besar. 40 bidadari tu. Jangan main. Oh, ya. Tapi kalau cuma sekali-sekala, tak adalah dapat. Celang-celing kan? Tak adalah dapat. Kalau sekiranya memang langgeng, dia istiqomah, memang dia buat daripada dulu, sampailah sekarang. Nah itulah baru dapat ganjarannya. Ialah baru sekali-sekala. Kan? Baru sekali-sekala. Takkan nak dapat. Itu tinggal nak dapat tak dapat itu tinggal pengiraan Allah Subhanahu wa taala. Jadi surga itu negeri atau tempat yang diuntukkan kepada orang-orang beriman yang beramal soleh. Yang saya kata itu negeri ataupun negara. Satu benda, satu negara yang cukup besar. Bayangkanlah tuan-tuan, malaikat Jibril ini dia terbang tuan-tuan. Malaikat Jibril malaikat kan terbang. Kalau manusia terbang ya lain macam. Ya, manusia terbang ini, Jibril ini terbang, tak habis lagi. Lalu dia bertanya, ini istana siapa? Saya dah letih dah. Tapi tak habis lagi istana ini. Maknanya, negara ataupun negeri syurga itu besar. Ya? Lalu dijawab oleh malaikat yang lain menyatakan bahawa itu adalah istana Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Dah penat, tapi tak habis lagi. Itu menunjukkan bahawa ialah manusia yang wajib masuk ke dalam surga, maka semuanya akan masuk dan akan mendapat kesenangan dan tak perlu lagi nak gaduh-gaduh ini tanah aku, ini sepadan rumah aku. Tak payah. Semua dah ada bahagian masing-masing, sama ada di mana pun kita ada kedudukannya di antara nama-nama tadi itu. Kita duduk dekat emper istana pun, di istana apa namanya? Istana tadi itu, istana dekat surga itu pun tak sama dengan yang paling hebat istana di dunia ini, tak sama. Jadi kita sampai di situ, nanti saya habiskan sikit tadi ya. Yang bertakwa, yang jujur, yang berbakti, yang menunaikan janji, yang berjihad, yang bertaubat, yang beribadat, yang menyuruh dengan yang baik, yang melarang daripada yang jahat. Ya, disebutkan ciri-cirinya orang yang beramal soleh itu. InsyaAllah pada bulan depan kita akan rungkai satu persatu. Menunai janji itu apakah ianya termasuk di dalam munafik ataupun sebagainya.
Nanti kita akan rungkai balik tuan-tuan ya. Untuk nak dapatkan surga Allah Subhanahu Wa Taala ini bukan satu benda yang mudah, tetapi kita digalakkan. Dan kalau boleh, Allah Subhanahu Wa Taala kata, kalau boleh, dan Rasulullah pun menyatakan, kalau boleh dia nak umatnya semua masuk ke dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala kecuali yang tidak. Kita dah tak boleh nak cakap lah. Dah tak nak. Macam mana? Oh dah tak nak. Ya, dah tak nak. Sudahlah, tak boleh lah gitu. Ya. Jadi, ada yang baiknya tuan-tuan daripada hasil, daripada uraian ya, tentang sebahagian daripada hari kemudian dan juga kita bermula dengan syurga ini. Mudah-mudahan menjadikan suntikan kepada kita untuk menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan masa yang tidak banyak lagi ini. Okay. Ada baiknya datang dari Allah SWT, ada kekurangannya. Daripada sifat kekurangan diri saya sendiri, kita tutup kita dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.